Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Jadi pada hari ini kita akan menjawab soalan untuk tajuk tambah unit masa. Okay, untuk sambungan yang lepas untuk muka surat 153. Okay, kita akan buat sambungan nombor 2 lah. Okay, hari ini kita akan buat nombor 2 untuk soalan A hingga H. Baiklah, kita akan menambahkan 3/5 jam tambah 40 minit bersamaan berapa minit. Jadi masalah kat sini ialah dalam bentuk pecahan jam. Okey, so saya bulatkan. Okey. So kita kena tukarkan pecahan jam ini kepada minit. Oleh kerana jam ni kita kena tukar kepada minit, jadi kita kena tahu persamaan dia. Okay, persamaannya ialah 1 jam bersamaan berapa minit? 60 minit. Okey, jadi daripada persamaan tu kita boleh selesaikan macam mana. Okey, kita ambil 3/5 ni, kita akan darabkan dengan 60 minit. So 3/5 akan darabkan dengan 60. Okey, jadi pertama sekali untuk selesaikan masalah ni kita akan permudahkan 5 dengan 60. Kita tentukan ada CV atau tidak. Jadi sudah pasti ada CV kat sini, CV 5. So kita tanya 5 ni berapa kali 5? 5 kali 1, manakala 60 5 kali 12. Okay, kemudian kita darabkan 3 dengan 12. Okay, so kita darabkan 12 darab 3. Jawapan dia 6 dan 3. So kita dapat 3/5 jam ni ialah 36 minit. Okey. Okey, kemudian kita buat apa? Okey, kita dah tukar kepada minit, kita tambah 40 minit. Okey, so kita buat kat sini. 36 minit akan tambah 40 minit. Okay, kita garis dan kita tambah. Okay, sekarang 6 tambah sifar 6. 3 tambah 4 7. Okey, so kita dapat jawapan dia untuk soalan nombor A ni 76 minit. Okey, kita sambung pula soalan seterusnya. Soalan B, 4 hari 20 jam tambah 5/8 hari bersamaan berapa hari berapa jam. So seperti soalan sebelum ni, permasalahan kita ialah apa? Ialah pecahan, iaitu 5/8 hari. Maka kita akan tukarkan 5/8 hari ini kepada berapa jam. Okey. So apa kaedah dia? Kita kena tahu dulu penukaran unit atau perkaitan. Jadi kita tulis dulu 1 hari bersamaan 24 jam. Okey. Jadi macam mana kita nak tukarkan? Kita darabkan pecahan ni dengan 24 jam. Okey. Okay, sekarang kita buat 5/8. Okey, B ni kita selesaikan dulu pecahan ni. So 5/8 kita akan darabkan dengan 24 jam lah. Okay, sekarang kita akan permudahkan dulu 8 dengan 24. Kita tengok ada CV atau tidak. Atau tentukan ada CV atau tidak. Jadi ada, iaitu CV 8. So kita tanya 8 kali berapa? Jawapan dia 8. 8 kali 1. 24 kali 8 kali berapa? Jawapan 24. 8 kali 3. Jadi kita buat apa sekarang?
kita akan darabkan 5 dengan 3. So, 5 darab 3. Jadi, ada orang boleh kira congak je, dia tulis 15. So, saya tunjuk sikit. Jadi, 15 lah. Okey, so kita dapat soal B yang di belakang ni, 5 per 8 hari ni ialah berapa? 15. 15 apa? 15 jam. Okey, sekarang kita nak buat apa? So, kita tambahlah dengan nombor yang depan ni. Okey, jadi kita tambah. So, yang depan ni 4 hari 20 jam. So, kita buat macam mana? Kita buat 4. Saya buat atas, sorry. So, kita buat 4 hari 20 jam. Okay, akan tambah. Okay, yang ni tak ada hari, tapi dah ada jam 15 jam. So, kita tambah sini 15 jam. Okay, so kita garis. Okay, kemudian kita tambah. Ni 5. Ni 35 jam. So, 4 hari 35 jam. Okey. Secara kasarnya macam ni. Tetapi bila kita perhatikan, satu hari ialah 24 jam. So, ini 35 jam ini sudah melebihi satu hari. So, kita kena pulangkan satu hari kepada unit hari lah. Jadi, cara dia kita kena tukarkan, kita kena tolak 24 jam. Okey, jadi kita dapat sini 1 dan yang tinggal ini ialah 11 jam. Okey. Dalam masa yang sama, kita sudah menolak ni untuk diberikan kepada hari. So, kita tambah sini satu hari. Saya tukar warna lain lah bagi nampak. Okey. So, kita akan tambah satu hari kat sini. Okay, jadi, kita dapat jawapan dia tadi. Okay, so ni memang 11 jam. Tetapi hari sudah jadi berapa? Sudah jadi 5 hari. Okay. Tadi mula-mula 4. Kemudian dia jadi 1. So, 5 hari. Okay. Jadi, jawapan dia untuk soalan B. 5 hari 11 jam. Okay. Itu dia soalan B. Okay, kita sambung pula soalan seterusnya. Soalan C. 7.5 hari tambah 14 jam. So, berapa jam? Jadi, kita tentukan dulu unit yang kita nak jawab. Okay, yang masalah ialah 7.5 hari. Itu diberi dalam hari. So, kita akan tukar kepada jam. Jadi, kalau kita tengok sebelah, satu hari 24 jam. So, sama juga ni, satu hari 24 jam. Tapi, kalau 7.5 hari, jadi kita akan darab dahulu. Okay. So, kita akan buat C 7.5. Kita akan darabkan dengan 24. 24 jam. Okay, kita boleh gerak dulu titik bulan. Kalau kita tak nak gerak, kita jarakkan. Tapi takut kita keliru, so kita gerak dulu satu kali. Okay. Okay, jadi apa nombornya yang baru? Nombor yang baru ialah 75 akan darabkan dengan 24. So, kita darabkan. Okay. So, saya tunjuk sini. 75 darab 24. Okay, 4 kali 5, 20. 7 kali 4, 28. Tambah 2, 30. Okay, ini ialah sifir 4. Okay, kemudian kita akan buat sifir yang kedua. Sifir 2. 5 kali 2, 10. Kemudian 7 kali 2, 14. Tambah 1, 15. Jadi kita dapat jawapan dia ialah sifar 81. Tapi kita tengok sini bergerak sekali titik bulan. So, kita akan pulangkan sekali titik bulan. Jadi, kita dapat jawapan yang pertama ni. Berapa hari 7.5 hari ni ialah 100
80 jam. Okey, kemudian kita buat apa? Kita akan tambahkan dengan 19. Okey, sekejap saya tunggu. Patah sikit. Kita akan tambah 19 jam. Okey, so kita tambahlah kat sini. 180 jam. Kita akan tambahkan dengan 19 jam. Okey. Okey, sifar tambah 9, sifar. 8 tambah 1, 9. Dan 1. Jadi jawapan dia ialah berapa jam? 199 jam. Okey. Okey, seterusnya kita sambung di 1/6 tahun tambah 4 tahun 10 bulan. Dia nak jawapan dalam tahun. Okey, sekarang ni yang menjadi masalah dua-dua kat sini. Pertama, okey, bukan dua-dua. Yang masalah kita ialah ada 10 bulan ni. Ini memang 1/6 tahun, so tak ada masalah. Sekarang 4 tahun 10 bulan ni, okey. Ini kita kena tukar kepada tahun. Baiklah, jadi 4 tahun 10 bulan ni kita cuba tukarkan menjadi tahun atau mungkin menjadi pecahan. So macam mana macam mana kita nak buat? So cara pertama sekali kita tulis dulu soalan ni di 4 tahun 10 bulan. Kita tengok dia tahun, so memang tak ada masalah, memang 4 tahun. Yang jadi masalah sekarang 10 bulan. Okey, 10 bulan. Okey. Okey, jadi kita kena tulis dulu persamaan dia yang kita kena biasa kita faham. Okey, kita tahu 1 tahun bersamaan 12 bulan. Kalau tahun nak ke bulan, kita akan darabkan dengan 12. Okey. Maksudnya, kalau contohnya 3 tahun. 3 tahun. So, 3 ni darab 12, jadi kita dapat 36 bulan. And maksudnya, unit besar nak kena unit kecil, kena darab. Tapi sekarang ni, dia tanya 10 bulan, berapa tahun? So, kita kena bahagikan. Okey, jadi macam mana nak bahagikan? Kita buat macam mana? 10 bahagi 12. Kita boleh buat macam mana? Kita buat kaedah per. Pecahan, bahagi juga dalam bentuk pecahan. Macam mana? So, kita buat 10, kita akan bahagikan dengan 12. Okey, 10 dengan 12 ini ada sifir. Kita permudahkan. Ada sifir berapa? Ada sifir 2. 2 kali berapa 10? 2 kali 5. 2 kali berapa 12? 2 kali 6. Jadi kita dapat kat sini 5/6 tahun. Okey. Kemudian depan tu 4 tahun. Jadi jawapan dia ialah untuk yang pertama ni 4 tahun 10 bulan ni ialah 4 5/6 tahun lah. Okey. Okay, sekarang kita boleh tambah dengan pecahan ataupun nombor bercampur dekat depan ni. Okay, so saya tunjuk sini pula. Okay, so kita buat 1/6 kita tambahkan dengan 4 5/6. Dekat sini nombor bercampur tambah nombor bercampur. Jadi kita buat pengasingan lah. Maksudnya 4 ni kita tambah 1, so tak ada masalah. 4 tambah 1, jawapan dia memang 5 lah. Okay. Okay, yang jadi masalah pecahan. So kita asingkan. Okay. Maksudnya 1/6 tambah 5/6. 1/6
1/6 tambah 5/6. Okey, bila kita nak menambah, sebelum ni kita ada bincang, kita kena samakan pelebut. So 6 dengan 6 jadi dah sama. Bila dah sama, kita boleh buat apa? Kita boleh tambah terus yang atas. Angka dia kita boleh tambah. So 5 tambah 1 jawapan dia 6. Okey, jadi kita dapat nilai pecahan ni ialah 6/6. Ini kurungan lah, kita masih dalam kurungan. Okay, 6/6 ni ialah bersamaan dengan 1 lah. 1, maksudnya ni 1, ni 1. Dia ialah 1. Jadi dia ialah 1. Kita akan tambahkan dengan 5. Okey. Jadi 1 ni akan keluarkan. Ni 1 kan, keluarkan. Jadi 6. Okey, jadi inilah jawapan dia. 6 apa? 6 tahun. Okey, saya nak bagi penegasan 6/6 ni kenapa dia 1. Okey, saya tunjukkan contoh ni. Ini, okey, ini ialah 1/2. Kalau kita tambahkan, dia jadi 2/2. Jadi 2/2 ni ialah 1. Okey. So, kalau kesimpulannya, kalau nombor atasnya sama, 2/2, so dia ialah 1. 3/3 juga ialah 1. 4/4 juga ialah 1. Okey. Okey, itu dia soalan D. Kita dah jawab dah. Soalan D, jawapan dia 6 tahun. Okey, kita sambung pula soalan seterusnya. Soalan E. Okey, 17 tahun tambah 1/5 dekad. Jadi, jawapan dia berapa tahun, berapa dekad. Okay, so kita tumpukan dulu pecahan ni. Okay, 17 tahun ni kita kejap lagi kita buat. Kita tambah nanti tukarkan kepada tahun dulu. Okay. Okay, jadi permasalahan kat sini ialah 1/5 dekad. Berapa tahun? Jadi kita kena tahu dulu persamaan dahulu, iaitu 1 dekad bersamaan 10 tahun. Dan kita nak kira 1/5 dekad tu berapa tahun. Okey. Okey, so sekarang kita akan darabkan. Okey. 1/5 akan darabkan dengan 10 tahun. So kita pemudahkan 5 dengan 10. Sudah pasti ada sifir 5. 5 kali 1, 5 kali 2. Dan kita darabkan 2 darab 1. So, kita dapat jawapan dia 2. 2 apa? 2 tahun. Okay, sekarang, kita tambahkan dengan 17 tahun ni. Ini 2 tahun. So, kita akan buat 17 tahun akan tambah 2 tahun. Jadi jawapan dia ialah 19 tahun. Okey. Apa masalah kat sini? Masalah kat sini ialah 19 tahun itu sudah melebihi 1 dekad. Okey. Sebab 1 dekad 10 tahun. So kita tolaklah 10, okey. So tolak 10. Bila kita tolak 10, nanti kita akan dapat 1 dekad. Okey. So kita akan tolakkan 9 tolak sifar 9. Okay, so 1 ni akan jadi sini. So kita akan dapat ni tahun. Okay, kat depan ni ialah 1 dekad. Jadi jawapan ni ialah 1 dekad 9 tahun. Okay, itu sahaja untuk soalan E. Okay, kita sambung pula soalan seterusnya. Soalan F. 4 dekad 1 tahun tambah 2.3 dekad. Okey, yang masalah ialah apa? Perpuluhan dulu. Dekad ini kita nak tahu dulu berapa tahun. Sebenarnya 4 dekad setahun juga ada masalah. Tapi kita buat satu-satu dulu. Kita buat dulu 2.3 dekad ini berapa tahun. Okey, kita buat ni dulu. So, kita kena tahu persamaan 1 dekad sama dengan 1 dekad bersamaan
10 tahun. Okey, seperti soalan di sebelah. 1 dekad 10 tahun. Kalau 2.3 dekad, berapa tahun? So, kita kena buat apa? Kita kena mendarab. So, macam mana? Okay, F ni, soalan pertama ni, masalah pertama, 2.3 akan darabkan dengan 10 tahun. Jadi, seperti sebelum ni, kalau mendarab 10, kita akan gerakkan ke kanan berapa kali? 1 kali titik kumpulan tu. Jadi, jawapan dia ialah sekarang berapa? 23 tahun. Okey, ini dah yang pertama. Ini 23 tahun. Sekarang 4 dekad 1 tahun pula. Okey, kita tahu. Okey, so saya tulis sini pula. 4 dekad. Uh, 10 tahun. 10 tahun. 1 tahun. Okey. Okey, 1 tahun ni tak ada masalah. Yang jadi masalah 4 dekad. Ni 4 dekad. So 4 dekad ni kita kena tukar kepada tahun. Jadi kalau 1 dekad 10 tahun, kalau 4 dekad, maksudnya 4 kena darabkan dengan 10 lah. Okey, 10 darab 4 aja tu. So kita dapat berapa tahun? 40 tahun. So kita dapat sini 40 tahun. Dan tambah 1 tahun lagi yang sini. So kita dapat ni tambah 1 tahun. Jadi kita dapat yang ini ialah berapa? 41 tahun. Kemudian kita buat apa? Kita akan tambahkan dengan yang kedua tadi, 23 tahun. So kita buat kat sini, 23 tahun. Atau kat depan ni lah, kat depan ni 4 dekad 1 tahun ni ialah 41 tahun. So 41 tahun akan tambah 23 tahun. Okay, sekarang kita tambah 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2, 6. Okey, itu dia jawapan untuk soalan F. 64 tahun. Jadi prosesnya agak panjang kat sini kelas. Sebab kedua-dua soalan ini, yang pertama tadi 2.3 dekad kita tukarkan kepada tahun. Kemudian 4 dekad 1 tahun juga kita kena tukarkan kepada tahun. Ada dua permasalahan. Okay, masalah yang ni cikgu dah tunjukkan kat sini. Masalah yang 2 dekad ni, yang kat bawah ni lah. Okay, jadi ini jawapan yang pertama. Dan ini jawapan yang kedua. Kemudian kita tambahkan. Okey. Okey, itu dia tadi soalan F. Dan kita sambung pula soalan seterusnya. Soalan G. Okey. 2/5 abad tambah 1 abad 6 dekad. Jadi, berapa dekad? Okay, kat sini ada dua-dua ni ada masalah. Okey. Pertama, dia bagi dalam nombor bercampur 2/5 abad. Yang kedua ni, dia bagi pengasingan abad dan dekad. Dan abad ni perlu jadi dekad. Okey, so kita selesaikan dulu masalah pertama. Okey. Iaitu nombor bercampur ni. 2/5 abad ni, kita perlu menjadi berapa dekad. Okey, so kita kena tahu dulu persamaan dia, perkaitannya abad dan juga dekad. Jadi, 1 abad bersamaan 10 dekad. Okey. Sekarang kita selesaikan dulu yang pertama. Abad nak pergi dekad, kita kena nampak ni dia berganda 10. So dia akan darab dengan 10. Okey, so kita akan darab 10 nombor pecah ni. Okey. G kita akan 2/5 akan darab 10. Okey.
so saya tunjukkan cara 2/5 ni menjadi pecahan tak wajar dulu lah. Sebab nombor bercampur tak boleh darab macam tu. Jadi ada satu lagi kita pisahkan. Okay, saya tunjuk nombor bercampur. Kita akan darab 2/5 dan kita akan tambah jawapan tu dengan 2. Jadi 5/2 10, 10 tambah 2 12. So kita dapat 12 per 5, kemudian kita akan darabkan dengan 10. Okay, sekarang kita akan mendarab. Setengah murid dia akan darab atas dan atas, dia jadikan persatu. So saya lebih prefer untuk kita permudahkan saja. 5 dengan 10 sudah pasti ada sifar 5 kat situ. 5 kali 1 dan 5 kali 2. Kemudian kita buat apa? Kita akan darabkan 2 dengan 12. So saya tunjuk ujung sikit. Saya terperbanyak nak guna sini. Okey, sinilah sini. 12 darab 2 kan. Jadi jawapan dia 4, 24. So kita dapat 2/5 abad ni ialah 24. 24 apa? 24 dekad. Okay, seterusnya kita nak pergi pula permasalahan kedua, yang mana satu abad 6 dekad ni berapa dekad. So cara dia mudah saja. So saya tulis dulu satu abad, lepas tu 6 dekad. Okay, kita tengok dia tanya berapa dekad kan. So ni memang 6 dekad, tak ada masalah. Yang ni satu abad ini ada masalah. Sebab satu abad ni berapa dekad? Tengok sini, satu abad 10 dekad. So kita akan tukarkan satu abad ni kepada 10 dekad. Okey, so tulis sini 10 dekad. Kemudian ini 6 abad, so kita tambahkan dengan 6 abad. Ini 6 dekad, so kita tambahkan 6 dekad. Jadi kita dapat 16 dekad. Okey, sekarang kita buat apa? Okey, yang bulat ni tadi 2/5 abad ni ialah 24 dekad. Yang ni ialah 16 dekad. Operasi dia ialah apa? Operasi tambah. Jadi kita tambahkan. Tambahkan yang mana? Tambahkan dengan yang ni. Sekejap tambahkan 24 ni dengan 16. Kita akan tambahkan. So kita tambah sini 24 dekad akan tambah 16 dekad. Tambah 6 tambah 4 atau 4 tambah 6, 10. 2 tambah 2, 4. Okey. Kita dah menjawab soalan G, iaitu jawapan dia ialah 40 dekad lah. 40 dekad. Okey. Okey, kita pergi pula soalan seterusnya, soalan H. Soalan terakhir lah Kita baca dua soalan. 66 tahun tambah 19/10 abad. Okey, berapa abad dan berapa tahun? Okey, seperti soalan sebelum-sebelum ni juga ada permasalahan dia. So 66 tahun ni kita kena pecahkan berapa abad dan berapa tahun. Kemudian yang 19/10 abad ni juga kita kena tukar tahun. Okey. Okey, kita pergi dulu persamaan dia dulu, perkaitan. Okay, so kita tulis 1 abad bersamaan 100 tahun. Okay, ini persamaan asas yang kita perlu tahu. Okay, sekarang nombor yang pertama, kita tengok situ yang pertama,
66 tahun. So, dia memang tak ada abad. Dia memang tahun je. Okay, so tak ada masalah ni. Okay, masalah je sekarang ni. Yang ni. 1/90 abad, kita akan tukarkan kepada tahun. So, kalau abad nak ke tahun, dia kena darab 100. Jadi, kita akan mendarabkan 100. Okay, jadi, 1/9/10, kita akan darabkan dengan 100 tahun. Untuk kita cari tahun dulu. Okay, jadi, kita jadikan dulu 1/9/10 kepada pecahan tidak wajar. 10 ni akan darab 1. Kemudian akan tambah 9. 10 tambah darab 1, 10 tambah 9, 19. Okay, kita dapat 19/10. Dan kita darabkan dengan 100. Okay, kita akan silangkan dulu 100 dengan 10. Dan kita akan permudahkan. Kita tengok ada sifar di dua-dua tu. So, kita permudahkan dengan pemotongan sifar ni. Satu pasang sifar kita akan potong. Kita akan potong ini. So, kita dapat 19 darab 10. Okay, bila 19 darab 10, apa kita buat? Kita buat 19 darab 1. So, dapat juga 19. Tapi sifar ni 10. So, kita tambah bawah. Jadi, kita dapat soalan H ni, yang pertama ni, 1/9/10 abad ni ialah 190 tahun. 190 tahun. Okay, jadi kita boleh tambahkan dengan 66 tahun dulu. Nanti baru kita asingkan berapa abad. So, kita tambahkan kat sini. 66 kat depan ni. So, kita buat 66 tahun. Akan tambah. 190 Okay, akan tambah 190 tahun. Kita tambah 6 tambah sifat 6. 9 tambah 6, 15. Dan ini ialah 1 tambah 1, 2. So, kita dapat 256 tahun. Okey, kalau tengok sini, 1 abad 100 tahun. So, sudah melebihi abad kat situ, nilai abad. So, kita buat apa? Kita buat penolakan. Jadi, kita ambil 256. Kita akan terus tolak 200. Kenapa 200? Sebab 1 abad 100, 2 abad 200. So, dia hampir dengan 200. So, kita tolak 200. Jadi, kita dapat 56. Jadi, 56 ni ialah tahun. Dan dalam masa yang sama, 200 tu ialah 2 abad. So, ini ialah 2 abad. Jadi, jawapan dia ialah, okey, nanti takut keliru. So, tak apa saya buat dalam sini. Okay, so kita buat macam ni. Okay, so sini tahun lah. Okay, ini tahun. Ini abad. So, dia akan tambah 2. Dia akan jadi tambah sini 2 abad. Jadi, jawapan dia, sekejap dapat 2 abad sini. Jadi jawapan untuk soalan H, 2 abad 56 tahun. Baiklah, itu tadi soalan untuk tajuk tambah unit masa sambungan. Sambungan sebelum ni kita buat nombor 1. So hari ni cikgu buat soalan nombor 2. Untuk nombor 2 hingga H untuk muka surat 53. Jadi, yang baik itu daripada Allah SWT dan yang mana kekurangan itu adalah daripada kesilapan dan juga kelemahan cikgu sendiri.
Okey, itu saja. Terima kasih dan jumpa lagi.